Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam 5 minit je. Saya Irfan Baharin. Dalam agama Islam, ada 5 perkara yang selalu disebut sebagai maqasid syariah atau perkara yang ingin dijaga oleh agama. Iaitu pertamanya adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga sistem keluarga dan juga menjaga harta. Kita lihat seolah-olah akal itu adalah perkara yang di nombor 3. Tetapi sebenarnya dia kelima-lima ini saling berkait. Jadi kesihatan mental ni dia sangat penting dalam agama. Isu dalam kesihatan mental ni ada banyak jenis lah. Ada yang sangat berat, ada yang kronik, ada yang pertengahan, ada yang ringan. Tetapi semuanya perlu diambil berat dan kita cakna mengenainya. Jadi saya ingin sebutlah berkaitan tentang menjaga kesihatan mental ni mengikut agama Islam ni. Ada cara-cara beragama yang sebenarnya merosakkan kesihatan mental yang perlu kita jauhi. Mereka yang beragama dalam keadaan suka menghukum secara melulu. Misalnya dia kata orang yang ada masalah kesihatan mental ni mesti sebab lemah iman. Tidak semestinya begitu. Ada kalanya ada orang yang memang beragama dan iman yang kuat kepada Allah SWT ni membantu seseorang itu untuk melawan masalah-masalah kesihatan mental. Tapi ada orang masalah dia tu berpunca daripada sebab-sebab lain, sebab tubuh badan dan sebagainya, sebab otak ada penyakit tertentu dan sebagainya yang bukannya berasal daripada lemah iman dan sebagainya. Jadi perkara itu seringkali tuduhan-tuduhan ini menyebabkan stigma dan orang tu dia menghukum dan melayan orang yang diuji Allah SWT dengan masalah kesihatan mental ni dengan tidak baik, dan orang yang tidak yang sedang berada dalam kesakitan ini akan bertambah sakit kerana disakiti dengan perkataan-perkataan semisal itu. Kemudian yang kedua, beragama dengan tidak menjauhi dosa lidah, dosa mulut. Ada orang dia mengumpat, ada orang dia memfitnah, memberi tuduhan liar ataupun andaian-andaian yang tidak baik, sama ada di depan orang itu ataupun di belakang. Jadi perkara itu dilarang dalam agama. Dan bayangkan kita mengumpat orang yang perkara yang betul kepada orang yang tidak ada masalah kesihatan mental ni pun sudah sakit di dalam hati, rasa pedih dia tu. Bagaimana pula dengan orang yang ada masalah kesihatan mental? Kemudian yang ketiga, cara beragama yang merosakkan kesihatan mental antaranya adalah mengajar perkara yang karut-marut dan khurafat. Ini kita lihat sendiri, kadang-kadang ada orang bila dia belajar perkara yang karut-marut ni, kata boleh berjumpa, dia tu entah siapa-siapa kata dia boleh jumpa dengan Nabi depan-depan dalam keadaan jaga, ataupun upacara-upacara tertentu yang sebenarnya ada kaitan dengan sihir dan sebagainya. Itu sebenarnya telah banyak kes ya. Ini banyak dalam masyarakat kita di barat, mereka tak percaya benda ni. Benda tu memburukkan kesihatan mental orang tersebut. Kemudian yang keempat, ada cara beragama yang mengajak kepada ketaksuban dan kebencian melampau. Maknanya dia kerana dia terlalu benci kepada aliran tertentu, ada yang benci politik tertentu, sampai dia jadi seronok bila ustaz yang mengajar dia tu memaki orang dan sebagainya, dia pun ikut memaki, membenci dengan melampau, dan benda tu menyebabkan perasaan dan kesihatan mental dia jadi tunggang langgang, dan akhirnya dia terpaksa berjumpa dengan ahli psikologi. Kemudian yang kelima, kadang-kadang ada orang dia memaksa mengikut pandangan yang paling ketat dalam semua perkara kepada orang yang tidak mampu untuk melakukan perkara itu. Dalam agama ini ada banyak keluasan, tapi bila dipaksa mengikut pandangan yang paling ketat dalam semua perkara, hidup akan jadi sempit. Sedangkan khilaf tu memberi keluasan, sebab kadang-kadang ada orang dia tidak mampu untuk mengikut orang yang paling warak, orang yang paling berjaya mengikut pandangan ketat. Dan yang keenam, ada orang yang beragama dia suka menakut-nakutkan dengan melampau-lampau. Misalnya seolah Tuhan ni terlalu kejam, dosa kecil tu menyebabkan semua orang masuk neraka, semua orang akan masuk neraka kan. Jadi itu perkara itu boleh menyebabkan orang mengalami depresi, kemurungan dan sebagainya. Dan perkara ini berlaku. Misalnya teori konspirasi yang menakut-nakutkan bumi ni akan berlaku macam-macam perkara kan, tanpa asas syar'i yang betul. Dan ketujuh, beragama secara cetek. Dia beribadah itu secara ritual sahaja. Dia tidak perkara itu tidak berhubung, dia tidak rasa dengan hati dan tidak memuaskan akal. Jadi akhirnya perkara itu menyebabkan cara beragama sangat cetek, dan itu tidak merasakan yang agama ni memberi apa-apa kekuatan ataupun pertolongan kepada masalah-masalah kesihatan mental dia. Saya cadangkan kalau kita boleh cari fahami satu jenis kognitif behavioral therapy ataupun terapi perilaku kognitif, sebenarnya itu adalah satu cara pemikiran yang sangat hampir dengan ajaran Islam, iaitu misalnya redha dengan ketentuan qada dan qadar, bersabar dengan menerima takdir dan sebagainya.
Jadi moga-moga perkara ini manfaat. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.